Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini saya ingin membincangkan tentang satu topik ataupun satu perkara yang mana saya sendiri pun tertanya-tanya sebelum saya tahu tentang perkara ini, iaitu bagaimana Usop boleh mendapat gelaran God Usop atau penggelaran Go di Usop. Tetapi sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan korang semua yang telah pun menyokong saya sehingga saya mampu mencapai 2k subscriber sebelum menjelang tahun 2021, dan target kita seterusnya adalah untuk mencapai 5k subscriber, dan impian ini juga hanya akan jadi kenyataan dengan bantuan daripada anda semua dan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa menyalahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita. Bagaimana Usop mendapat gelaran God ni bermula di Dressrosa A, yang mana apabila Usop, Robin dan Trafalgar Law bersama-sama dengan Chiza telah pun pergi ke Greenbeat untuk berjumpa dengan Doflamingo di sana. Tapi Usop dan juga Robin telah pun diculik ataupun dibawa lari oleh Tun Tata punya tribes ke Tun Tata Kingdom di bawah Greenbeat Island. Yang mana Tun Tata tribes ni merupakan satu tribes yang kecil-kecil tu lah. Dia macam serangga, macam manusia boleh cakap, macam manusia pun ada, tapi dia kecil-kecil je kan. Dia macam fairy. Orang-orang dekat Dressrosa panggil dia orang ni fairy. Apabila Usop dan Robin telah pun dibawa ke Tun Tata Kingdoms, Usop telah memberitahu kepada Tun Tata punya tribes bahawa Usop merupakan keturunan daripada Mont Blanc Nolan, yang mana Nolan ni merupakan hero lah bagi Tun Tata punya tribes ni kan. Sebabnya ada satu tugu Nolan dekat Tun Tata punya kingdom ni, dan Usop memberitahu dia bahawa Usop ini adalah usulan, yang mana keturunan daripada Mont Blanc Nolan ni lah kan. Dan kawan-kawan Usop ni bernama Robin Lan lah, Fran Lan, Luffy Lan, Zoro Lan, Sanji Lan, dan semua yang ada tu semua Lan lah kan. Dia telah memberitahu hal tersebut kepada Tun Tata punya tribes, dan orang-orang Tun Tata ni, diorang punya sifat ni dia senang percayakan orang. So kalau orang tipu dia pun dia percaya je. Jadi dia percayalah bahawa Usop ni adalah keturunan daripada Nolan dan merupakan hero bagi mereka lah Tun Tata punya tribes ni kan. Dan kemudian Usop dan Tun Tata punya tribes ni di bawah arahan ataupun koman oleh The Soldier Toys telah pun berusaha untuk melakukan satu operasi yang dikenali sebagai SOP Operation, iaitu Sugar Otamage Operation, yang mana Otamage ni membawa maksud over surprise. Jadi misi diorang ni adalah untuk memberikan kejutan kepada Sugar, yang mana Sugar ni merupakan salah seorang daripada ahli Don Quixote family yang mempunyai kemampuan buah devil ataupun buah iblis hobi-hobi nomi, yang mampu untuk menukarkan manusia ataupun haiwan ataupun apa-apa makhluk yang dia sentuh untuk menjadi mainan. So dia punya devil fruit ni boleh dikatakan power juga kan. Even Robin sendiri pun telah ditukarkan menjadi mainan ataupun toys oleh si Sugar ni kan. So dalam usaha mereka untuk menjayakan SOP Operation ni lah, mula-mula bila Usop dengar Tun Tata tribes bagi tahu dia orang yang musuh dia hanyalah seorang budak perempuan kan. Dia macam happy kan, senang je nak lawan. Tapi bila dia dah sampai dekat Smile Factory tu, bila bersama-sama dengan Sugar tu adanya seorang lagi ahli family Don Quixote yang mana merupakan Trebol. Yang Trebol ni dia punya kekuatan memang padu lah, dan dia juga merupakan salah seorang pengguna Devil Fruit. Jadi bila sampai kat situ, Usop ni memang Usop ni memang daripada tadi lagi bila dia bagi tahu Tun Tata tribes yang dia ni keturunan daripada Nolan, dia sebenarnya memang menipu je kan. Memang dia sentiasa mencari peluang untuk melarikan diri bila ada peluang. Sebab dia pun tahu dia tak mampu sebenarnya untuk melawan dengan ahli Don Quixote family ni. Sebab Don Quixote punya family ni semua memang kekuatan dia semua memang kuat-kuat kan. Jadi Usop tu dia tengok dari jauh je Tun Tata tribes ni, dia punya mission adalah untuk memberikan Tata Babasco grape, Tata Babasco pellet yang dalam bentuk anggur dia orang buat. Sebab Sugar ni dia punya hobi adalah untuk makan makanan kegemaran dia yang merupakan grape ataupun anggur. Jadi Tun Tata tribes ni diorang memang mahir dalam tanam-tanaman ni kan. Diorang memang mahir dalam buah-buahan ni. Jadi diorang pun telah menghasilkan Tata Babasco pellet yang memang sangat pedas lah dalam bentuk sebiji anggur, dengan tujuan untuk bagi Sugar makan benda tu. Dan bila Sugar dah makan Tata Babasco yang pedas ni, Sugar akan, bila terlalu pedas kan, dia pun akan pengsan. Maka bila dia pengsan ataupun dia pass out, kekuatan Devil Fruit dia tadi tu akan tertanggal ataupun hilang daripada patung-patung ni, dan semua patung yang ada kat Dressrosa akan bertukar jadi manusia balik. Maka Tun Tata tribes yang mana dekat situ, dekat dengan Smile Factory tu yang ada adalah Leo salah seorangnya, telah berusaha untuk pergi meletakkan Tata Babasco tu dekat dalam bekas makanan Sugar tu. Tapi Treble dapat mengesan hal tersebut, dan akhirnya diorang telah pun bergaduh kan. Dan sebahagian daripada Tun Tata tribes tu telah pun ditukarkan menjadi mainan oleh Sugar sendiri. Maka teruk juga Tun Tata tribes ni kena belasan. Dan setelah Robin ditukarkan jadi mainan, Usop apa lagi mencari peluang untuk lari dia pun lari.
Dia lari mula-mula, dia lari tu, tapi dalam dia lari tu, Leo ni dia bagi tahu dekat Trevor lain. Bila Trevor kata dekat Leo yang dia dah kena tipu dengan Usolen ni, Leo kata, "Diam ah, shut up," dia kata. "Tak mungkin Usolen ni menipu. Usolen adalah dia punya hero." Bila Leo cakap tu, dia berhampiran dengan Den Mushi yang function dia macam mic. Jadi bila dia cakap tu, satu kawasan yang dekat bawah tu, tempat port tu boleh dengar apa yang Leo cakap. Oh, maka Usopp sambil lari ni dia dengar yang si Leo ni kata yang dia tak akan menipu lah apa semua. Sedangkan dia memang betul-betul menipu ni. Dia tengah lari. Sampailah last sekali Ton Tata Tribe semua panggil Usolen. Dan apabila Leo meletakkan kepercayaan yang tinggi kepada dia, dia pun berhenti daripada lari dan dia patah balik. Dia telah lawan dengan Treble dan juga Sugar. Yang mana apabila dia sampai dekat Treble tu, dia bagi tahu yang sebenarnya dia kata kat Ton Tata Tribe kan, macam mana korang boleh percaya penipuan dia ni, sedangkan dia memang betul-betul menipu. Dia bukan Usolen, dia kata. Dia adalah the great sniper of Mugiwara. Dia adalah the great sniper of Straw Hats dan nama dia adalah Usopp. Dekat situ dah dia bagi tahu nama dia Usopp. Bila dia bagi tahu nama dia tu, semua mainan-mainan yang ada dekat port ni kan, yang mana mainan-mainan kat situ tu merupakan orang-orang yang hebat yang telah ditukarkan. Orang-orang yang hebat dalam New World lah. Contohnya macam Don Chinjau, Sao, lepas tu ada Bu ada, lepas tu ada Cavendish, lepas tu ada Suleiman, Jit ada kan, dan beberapa lanun-lanun dan anggota-anggota daripada Marine sendiri pun ada yang ditukar. Kemudian daripada Revolutionary Army pun ada kan. Semua dengar apa yang Usopp cakap ni dan diorang meletakkan harapan dekat Usopp. Dia kata sebab mainan-mainan ni diorang ingatkan yang diorang takkan mampu dah untuk berubah jadi manusia balik. Jadi masa tu harapan diorang adalah Usopp saja. Maka Usopp pun telah lawan dah dengan Treble sama ni. Sebab Treble ni dia punya tujuan adalah untuk melindungi Sugar ni kan. Jadi dia lawan dengan Treble, memang Usopp tak menang lah, memang Usopp kalah. Maka apabila Usopp dah kalah tu, Treble ni dia ada kemampuan macam slam macam tu kan. Jadi dia telah pun ikat Usopp. Bila Usopp dah kalah ni, Usopp dah kena ikat. Kemudian Sugar sendiri telah pun pergi dekat Usopp untuk bagi grape ataupun Tatabasco dalam bentuk grape tu dekat Usopp untuk dimakan. Sebab dia kata mungkin ada racun kat situ kan. Sebab Ton Tata Tribe selalu berusaha untuk bagi dia makan. Jadi bila dia letak dalam mulut Usopp dia pun tolak dagu Usopp macam tu kan. Masa tu kan Sugar sentuh Usopp kan. Sebelum sempat dia bertukar jadi mainan tu, dia telah pun menjerit disebabkan oleh kepedasan Tatabasco tu sampai keluar api kat mulut dia. Keluar api tu. Dia punya jeritan tu memang kuat gila lah. Jadi Sugar yang ada betul-betul dekat dengan dia tu terkejut disebabkan oleh dia punya jeritan tu dan akhirnya pingsan. Maka dari situ semua mainan tadi telah pun berubah menjadi manusia balik. Masa ni memang Usopp dah kena tibai teruk dengan si Treble tu kan. Memang dia dah tak mampu nak bangun dah. Kemudian dia semua mainan tu dah bertukar jadi manusia balik. Hairudin yang merupakan salah seorang daripada Elbaf Giant Warriors telah pun mengambil Usopp. Dia ambil Usopp, dia angkat macam tu. Dia pun bagi tahu dekat orang ramai, inilah dia Usopp, salah seorang daripada Mugiwara no Ichi, daripada Mugiwara punya kru yang telah pun menyelamatkan kita. Yang mana kita ingat kita ni selama-lamanya akan jadi mainan. Kemudian masa Hairudin tengah cakap dan dia tengah pegang Usopp kan, Usopp masa tu nak cakap pun dah tak mampu, terlalu letih. Sabur dekat atas Coliseum tu, dekat atas daripada Smile Factory tu ada Coliseum. Sabur tengah pecahkan gelanggang Coliseum tu. Jadi bila gelanggang tu pecah, maka cahaya matahari daripada atas pun masuk suluh kat Usopp. Bila suluh kat Usopp ni lah, orang-orang kat situ kan, semua yang dah tukar jadi orang balik daripada mainan tu, mainan-mainan yang dah tukar menjadi orang tu tengok, ini cahaya, diorang kata this is heavenly light lah, ni cahaya daripada syurga ni. Dia ni Usopp ni salah seorang yang dihantar daripada langit lah macam tu lah. Seseorang yang dihantar daripada syurga lah dia kata. Someone sent from heaven lah dia kata Usopp ni. Sebab diorang sangat terhutang budi lah dengan Usopp ni. Sebab kalau Usopp tak datang memang diorang akan jadi mainan selama-lamanya kan. Maka diorang pun bila tengok Usopp nak cakap benda lain sebenarnya, tapi sebab suara dia tak jelas sangat kan, diorang salah faham. Diorang ingatkan Usopp kata that I will guide you. Sebenarnya Usopp nak suruh si Hairudin tu letak Usopp kat bawah kan. Tapi dalam bahasa Jepun ni diorang dengar macam I will guide you, saya akan tunjukkan jalan kepada awak macam tu lah. Maka sikit-sikit orang daripada tu pun ada seorang tu kata dia punya cara ni memang macam seorang god kan. Kemudian diorang pun kata adalah seorang yang setiap cakap God Usopp, maka ramai-ramai tu panggil lah dia God Usopp. Dari situlah Usopp mendapat gelaran God Usopp. Sebabnya dia telah menyelamatkan mainan-mainan di Dressrosa ni untuk bertukar semula menjadi manusia. Yang mana luck dia ni memang betul-betul luck kan. Sedangkan dia dah kalah teruk dengan Treble sebab menjerit makan Tatabasco tu je. Sugar telah pun pingsan dan akhirnya semua mainan berjaya balik jadi manusia. Tapi sayang, sebagai seorang God Usopp ni, dia punya orang kata tahta tu kekal tak lama. Sampailah bila Doflamingo telah meletakkan habuan sebanyak 5 million berry ke atas kepala Usopp ni. Semua yang dia dah tolong tadi tu, sebahagian
sebahagian besar cuba untuk tangkap dia untuk dibawa kepada Doflamingo sebab mereka telah dibutakan dengan wang. Tapi sebahagian lagi yang lain iaitu orang-orang yang hebat macam Dom Cinjau, Sau, Bu, Hairudin, Jip, Sulaiman, Cavendish dan beberapa lagi orang yang hebat tetaplah menghargai apa yang telah dilakukan oleh Usop ni sampai diorang ni siap nak tolong Luffy lawan dengan Doflamingo lagi kan. Jadi mereka ni tetap menghargai, tapi sebahagian besar yang lain telah dibutakan oleh wang dan cuba untuk memburu Usop untuk mendapatkan 5 million berry. Yang Usop kata tu, tadi baru je sekejap dia orang worship aku kan, panggil aku God bagai, sekarang dah nak tangkap aku pula. Jadi itulah cerita macam mana Usop mendapat gelaran God Usop. Dan dalam komuniti One Piece ni, bila ada huruf D tu, diorang pun lama-lama nak cakap yang Usop ni adalah Go di Usop lah, lebih kurang kan. Macam Usop adalah seorang pembawa The Wheel of D, yang mana Wheel of D ni dalam cerita One Piece memang sesuatu yang misteri sampai hari ni lagi lah. Dan seseorang yang membawa D ni dikatakan seseorang yang akan menggoncang dunia. Jadi daripada God Usop tu, dalam komuniti One Piece ni ada orang-orang lah yang macam dia buat joke macam tu kan, yang menjadikan God Usop sebagai Go di Usop. Jadi itulah cerita macam mana Usop mendapat gelaran God Usop. Tapi gelaran tu hanyalah sementara saja, kemudian dia telah pun dikejar oleh orang-orang yang dia dah selamatkan tadi tu lah kan. Jadi inilah perkongsian tentang macam mana Usop mendapat gelaran God Usop dalam anime series One Piece. Bagi mereka yang tertanya-tanya dan bagi mereka yang dah tahu, kita jadikan macam orang kata satu revision lah, ataupun satu kita tengok sebagai satu revision ataupun ulang kaji. Kita tengok balik macam mana dulu Usop pernah dapat gelaran God Usop ni. Minta maaf atas sebarang kekurangan dalam penyampaian video kali ini, dan kalau ada info yang menarik boleh komen di bawah. Terima kasih sudi menonton.